Salam semua. Terima kasih admin sebab sudi post semua cerita aku. Kali ini aku akan ceritakan berkenaan tajuk di atas. Sebab aku perasan ramai juga pendengar yang pernah alami satu insiden bersemuka dengan makhluk tu. Tak kisahlah sama ada secara berdepan ataupun dalam mimpi. Tapi cerita aku ni nak dikatakan macam mimpi pun ya, macam real pun ya. Entahlah. Sorry juga kalau cerita ni tak seseram mana bagi korang. Kalau nak rasa seram dia tu, kena dulu baru tahu. Cerita ni berlaku 7 tahun yang lepas. Lepas je aku habis pantang, alhamdulillah loan rumah yang kami apply tu dah diluluskan oleh pihak bank. Syukur tak terkata satu, Allah je yang tahu. Dapat je kunci rumah, kami pun terus buat checking keliling rumah. Atas bawah, depan belakang kami cek. Dan alhamdulillah juga tak ada apa-apa masalah. Tak lama lepas tu, kami pun angkut barang kami dari rumah sewa ke rumah baru kami. Mungkin khilaf kami suami isteri, di mana kami terlupa untuk buat apa-apa yang patut sebelum masuk rumah baru ni. Yalah, kami duduk jauh dari keluarga, berlainan negeri pula tu. Nak panggil semua ahli keluarga agak susah juga. Nak panggil orang surau, surau pun belum siap lagi. Sebab kawasan perumahan tu baru dan masih ada beberapa fasa yang dalam pembinaan lagi. Blok depan rumah kami ni pun belum siap lagi. Tapi pada masa tu, kami adalah buat bacaan Yasin bersama. Memandangkan masa tu aku pun baru lepas pantang. Takut jugalah dengan ada baby lagi ni. Tu jalan yang kami mampu buat masa awal-awal masuk rumah tu. Tapi rupanya perkara tu tak cukup untuk menghalau segala makhluk yang sedia ada di kawasan perumahan tu. Awal bulan pertama, alhamdulillah tidak apa pelik yang berlaku. Tapi masuk bulan kedua tu, aku dah rasa sesuatu yang tak kena dengan rumah tu. Sebab setiap malam ada je dengar bunyi orang ahli-ahli perabot. Bunyi orang berlari-lari dekat tingkat atas. Tapi masa tu aku tak nak fikir lagi, sebab ada jiran kiri kanan yang baru pindah. Diorang pun ada anak kecil, lingkungan usia bawah 12 tahun. So, aku pun layan jalah dengan bunyi-bunyi bising tu. Tapi yang peliknya ni, dekat seminggu juga bunyi tu tak hilang-hilang. Dan keesokan harinya tu, kalau tak silap aku, hari Ahad, aku jumpalah dengan jiran sebelah kanan aku. Akak buat apa malam tadi? Ada masuk perabot kah? Macam rius macam jarum akak. Akak tu pun balas, malam tadi mana akak ada kat rumah? Akak pergi rumah mak akak, tidur kat sana. Pagi ni baru balik ni ha. Habis tu, yang aku dengar malam tadi tu, apa kak? Jiran sebelah kiri aku ni memang belum masuk lagi. Rumah pun gelap je malam tadi. Masa tu hati aku dah tak sedap dah. Aku pun ceritalah dengan suami aku. Dia kata tak ada apalah tu, perasaan aku je katanya. Sejak hari tu, aku selalu sangat rasa diperhatikan. Dan nampak kelibat hitam melintas dekat belakang. Masa basuh pinggan, masa sidai kain, dan masa tengah masak. Tak kiralah siang atau malam. Bila toleh belakang, hilang je macam tu. Bibi aku pula masa tu kerap sangat menangis. Menangis bukan yang biasa-biasa tau. Menangis yang jenis melalak tu, sambil tutup mata. Kalau orang dengar, macam kena dera bunyinya. Ibu mana yang tak risau
Bagi susu tak nak, dodoi ikan dalam buayan pun tak nak. Semua serba tak kena. Lepas tu, aku pun pasangkan surah Al-Baqarah. Barulah baby aku tu dapat tidur lena. Kebetulan, masa tu suami aku tengah banyak projek. So, balik pun tengah malam. Kiranya, kebanyakan malam tu memang tinggal kami berdua aja. Takut tak takut, kena hadaplah, kan dah rumah sendiri. Ada satu malam tu, baby aku ni tengah tidur dalam buayan dekat ruang tamu. Aku ke dapur cuci pinggan. Tiba-tiba aku dengar baby aku ni menangis melalak. Aku pun berlari ke depan, tengok apa dah jadi. Tengok-tengok, baby aku dah kat lantai, jatuh dari buayan dia. Yang peliknya, macam mana dia jatuh? Baby baru 4 bulan, tak ada lalasak mana bila tidur. Macam mana dia jatuh tu lagi pelik, sebab buayan tu tegap. Dia takkan boleh keluar, melainkan ada orang yang dukung dia keluar. Masa tu, aku rasa nak menangis dah. Maksudnya, dalam rumah tu, confirm ada yang menumpang. Lepas tu, aku pun ambil Toto dan baringkan baby aku tu dekat ruang tamu. Lampu semua aku biarkan terpasang. Dan lepas tu, aku pun chat suami aku supaya cepat balik. Bila dia sampai, aku ceritalah apa yang jadi. Tengok muka suami pun dah lain macam. Rupanya tengah malam tu lagi teruk dia kena kacau. Masa tidur tu dalam keadaan separa sedar atau tak tahu nak cakap macam mana. Rasanya macam tengah tidur, tapi suasana macam dalam keadaan sedar. Aku dengar suara bunyi mendengus-dengus. Tak jauh, macam sebelah telinga aja. Nak buka mata, tak boleh. Masa tu, entah macam mana, aku rasa macam tiba-tiba sesak nafas. Badan aku otomatik tak boleh bergerak. Bila dapat buka mata aja, rupanya ada benda besar sedang himpap aku. Kiranya, benda tu tindih aku. Ya, benda tu sangat besar. Berbulu dan bermata merah. Muka dia lebih kurang seinci je dari muka aku. Aku cuba melawan, tapi tak dapat. Entah dari mana datang kekuatan aku untuk menjerit, Allahu Akbar. Terus benda tu melompat ke tepi sambil mendengus kasar. Sempat dia berpaling ke arah aku, dan tiba-tiba dia hilang. Masa tu, aku tercungap-cungap dan suami aku pun terjaga malam tu. Aku pun cerita dekat suami aku yang aku ditindih. Keesokan harinya, barulah suami aku cerita. Rupanya, sebelum ini pun dia pernah ternampak makhluk tu. Tapi waktu tu, waktu senja. Masa tu, dia nak ke dapur, minum air. Tiba-tiba, masa nak masuk dapur tu, dia terdengar bunyi macam benda diheret. Macam bunyi kuku yang diseret ke lantai. Ngilu bunyinya. Suami pun perlahan-lahan masuk ke dapur. Alangkah terkejutnya dia bila dia ternampak makhluk berbulu tu sedang duduk mencangkung menghadap dia. Suami aku pun, apalagi, terus tutup mata dan baca ayat kursi dalam hati. Serentak dengan tu, dia terasa macam angin kuat yang lalu ke arah muka dia. Adalah dalam 5 minit macam tu, dia tutup mata. Lepas dia buka mata, benda tu dah hilang. Suami aku pun tak sangka benda tu ganggu aku pula. Kami tak ada cerita pada sesiapa pun pasal kejadian tu, apatah lagi dekat sosmed. Tapi yang peliknya ni, 2 hari selepas kejadian tu, yang ni serius pelik. Aku dapat satu message dekat FB
dari kawan lama aku. Khadijah nama dia. Kira kawan aku nih agak warak sedikit sejak zaman sekolah lagi. Dan mungkin dia tahu benda-benda mistik nih. Cumanya aku udah lama tak jumpa dia, dekat 10 tahun lebih dah. So, agak pelik lah juga tiba-tiba dapat message dari dia. Bunyi dia lebih kurang macam ni. Salam Iman, sehat tak? Sorry lah kalau mengganggu. Cuma nak tanya Iman dan family macam mana sekarang? Bukan apa, sebab malam tadi anak Khadijah, umur dalam 6 tahun, dia mimpi. Anak Iman menangis-nangis, ketakutan jumpa dia. Anak Iman bagi tahu anak Khadijah yang dalam rumah Iman tu ada something. Tapi anak Iman tak dapat nak bagi tahu. Sebab dia kata Iman tak akan faham. Sebab dia baby lagi. Sebab tu dia jumpa anak Khadijah. Dia minta anak Khadijah sampaikan dekat Iman. Terkejut gila masa tu dapat message macam tu. Malam tu juga kami pergi jumpa Ustaz. Mengikut kata Ustaz, memang dekat rumah kami ni ada benda tu. Dan benda tu marah sebab rumah dia dah diganggu. Dulunya kawasan tu adalah kawasan hutan. Bila dah ditara untuk buat perumahan, so benda tu dah hilang tempat tinggal. Dan kebetulan kawasan rumah aku tu itulah rumah dia dulu. Sebab tu dia marah bila aku sekeluarga duduk dalam rumah tu. Esoknya Ustaz tu pun datang ke rumah kami untuk halau dan pagarkan rumah kami. Ustaz tu pun kata benda tu memang banyak berkeliaran di sekitar taman perumahan kami tu. Tapi dia cuma pagarkan rumah kami je. InsyaAllah yang lain tak boleh masuk dah. Dan Alhamdulillah, selepas rumah kami dipagar, segala gangguan tu semua beransur hilang. Baby aku pun dapat tidur lena sejak dari itu. Aku pun berterima kasih sangat kat kawan aku tu, sebab dia bagi tahu aku pasal mimpi anak dia tu. Itu je lah dari aku kali ni. Terima kasih korang sebab dengar cerita aku ni. InsyaAllah kalau ada masa lagi, aku akan kongsi pengalaman aku yang lain daripada ni. Okeylah, sekian. Hai semua. Terima kasih banyak FS jika cerita ni diterima. Peristiwa ni sangatlah aneh yang berlaku pada diri aku. Ayah aku selalu pergi keluar bandar untuk bekerja. Jadi aku selalu duduk di rumah dengan ibu aku. Untuk makluman semua, aku tiada adik-beradik dan ibu aku merupakan suri rumah. Aku ni jenis suka berfashion. Oleh tu banyaklah koleksi baju gaun dan juga rambut palsu yang tersusun rapi di dalam almariku. Perkara yang paling aku suka adalah simpan rambut palsu dan berhias di depan cermin. Tapi aku ada satu rambut palsu yang paling aku sayang. Makin aku memakainya dengan kerap, makin cantik rupa parasku bila aku pakai rambut tu. Rambut palsu tu berwarna hitam, panjangnya di paras bahu, dan ikal rambut tu sangat cantik. Kecantikan rambut palsu tu nampak macam rambut sebenar. Sejak aku simpan rambut palsu tu, tidak apa-apa yang pelik terjadi. Sehinggalah suatu hari aku terjaga daripada tidur sebab aku mimpi buruk. Mimpi yang agak menakutkan. Dalam mimpi tu, aku tengok beberapa orang wanita sedang memakai rambut palsu. Bila dilihat dengan teliti, rambut palsu tu adalah rambut palsu milik aku yang aku sayang. Tiba-tiba, salah seorang daripada dorang memandang aku dan berkata kepada aku, "Ini kau punya kan? Sebab kau, aku merana
Tiba-tiba wanita itu mengejar aku dan mencekik batang leher aku. Aku terus beredar. Keesokan harinya, aku pun nak jumpa rakan kolej aku. Kami dah janji akan berjumpa pada pukul 2 petang. Jadi, aku pun bersiap-siap mau keluar rumah. Tiba-tiba, ibu aku datang ke bilik aku. Aku pun keliru dengan tingkah laku aneh ibu aku. "Kenapa, Bu?" soal aku. "Kenapa apa? Kau yang panggil ibu tadi kan?" jawab ibu. "Hah? Mana ada? Orang tak panggil ibu pun tadi." "Kau jangan main-main. Kau jerit bagai nak runtuh rumah ni. Bila aku datang, kau cakap kau tak panggil pula," bentak ibu aku. "Sumpah, orang tak panggil ibu pun." Tiba-tiba, aku dan ibu terdengar suara orang ketawa. Suaranya sayup-sayup, tapi jelas didengar. Kedengaran suara tu datang dari almari bilik aku. Aku dan ibu aku saling berpandangan. Kami terkedu. Aku pun segera mengubah topik. Tak nak fikir panjang. Dan lepas tu, ibu aku pun tanya kataku, balik pukul berapa? Aku cakap lah, mungkin pukul 3 lebih macam tu. Dan tiba-tiba, air muka ibu berubah. Aku faham perasaan ibu masa tu, tapi aku buat-buat tak tahu. Lepas tu, aku pun sampai ke rumah. Badan aku sangat penat, jadi aku terus rehatkan diri aku di atas sofa. Tiba-tiba, ibu menjerit dan aku terkejut. "Kenapa, Bu?" "Hah? Kau tadi panggil aku?" Kau tanya aku balik. "Orang baru je balik, Ibu. Baru je masuk tadi. Kau ni kan memang nak kena betul lah." Masa tu, ibu aku marah-marah kataku. Dan tiba-tiba ada suara seseorang memanggil ibu. Suaranya mirip suaraku. Ya, kali ini aku pun dengar. Suaranya datang dari bilik aku. Suara tu panggil ibu dan juga nama aku. Dan panggilan tu diakhiri dengan ketawa yang sayup-sayup. Aku dan ibu kehilangan kata-kata. Ibu aku pun terus terdiam dan tak jadi marah kataku. Aku pun terus naik ke bilik dan cari rambut palsu tu. Dan aku jumpa. Tanpa berfikir panjang, aku terus bakar rambut palsu tu dan membuang sisa bakarnya ke dalam semak. Sejak hari itu, suara yang panggil ibu aku berkali-kali hilang macam tuja. Jadi, memang rambut itulah yang jadi puncanya. Barulah aku teringat peristiwa aku beli rambut palsu tu. Penjual tu ada kata-kataku, "Nak beli rambut ni boleh ja, tapi jiwa kena kuat." Aku pun tertanya-tanya jugalah sampai sekarang. Betulkah rambut palsu tu daripada rambut asli? Okeylah korang, maaf jika cerita ni kurang seram dan tak menarik sangat. Tapi aku boleh jamin ini cerita sebenar yang terjadi pada diri aku sendiri. Sekian saja cerita aku pada kali ini.